Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya? Sihat hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan dan juga dengan kelapangan masa kan untuk terus mengikuti perbincangan kitab kita di Masjid Yusof Ishaq. Okey, so hari ini kita akan sambung perbincangan kitab Fathul Bari. Sekarang kita dah masuk kepada bab yang ke-33. Betul tak? Dah habis kan bincang bab 32 minggu lepas. Jadi hari ini kita masuk bab yang ke-33 pada sebuah topik yang baru. Bagi saya hadisnya agak sedikit ringkas lah. Cuma tak tahu nanti saya jelaskan ringkas ke panjang juga. Macam 2 minggu yang lepas ke ataupun minggu lepas. Okay, tak apa. Depends lah ikut macam mana saya nak discuss benda ni. Baik, kita lihat di sini. Kita berada pada muka surat 263. Okay, jangan terlepas. Mungkin ada yang lain ya cetakannya. Yang penting cari bab 33, bertajuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hadis. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hadis. Baik, terus ya kita lihat pada hadisnya di situ dalam perkataan bahasa Arab cari Abu Hurairah. Cari perawi ataupun sahabat namanya Abu Hurairah. Saya akan mula baca bahasa Arabnya daripada perenggan itu. Kalau dalam kitab saya pada baris yang kedua. Okey, pada baris yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Baik, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya dia berkata, pernah ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah yang beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Jadi ini soalan yang ditanya oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi dengar soalan yang diajukan oleh Abu Hurairah itu tadi, apa kata Nabi? So kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi kata apa kepada dia? Wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahawa tidak ada seorang pun yang akan mendahuluimu. Okey, jadi Nabi kata tak ada seorang pun yang akan mendahuluimu untuk menanyakan tentang hadis ini. Iaitu sebab aku melihat kesungguhanmu dalam mendapatkan hadis. Jadi Nabi kata kepada dia, dia dah agak dah orang yang akan bertanya tentang syafaat, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat itu tadi adalah Abu Hurairah. Jadi sebab itu bila dia tanya, Nabi pun ucapkan dengan jawapan yang sedemikian terlebih dahulu sebelum Nabi menjawab apa yang dipertanyakan oleh Abu Hurairah itu tadi. Jadi kenapa Nabi SAW kata sedemikian kepada Abu Hurairah? Nabi pun explain kepada dia, kerana Nabi kata kerana aku melihat kesungguhan kamu. Nabi kata apa? Kesungguhan engkau dalam mendapatkan hadis. Jadi ini adalah kita panggil sebagai
lifestyle ataupun cara hidup Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia adalah orang yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang sentiasa ingin mendapatkan hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia banyak bertanya, dan dia dikenalilah oleh Nabi sendiri itu tadi kan sebagai orang yang akan bertanya tentang hadis kerana kesungguhan dia untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja dapat ambil tahu, bukan begitu, tapi Abu Hurairah radhiyallahu an adalah orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masya-Allah tabarakallah lah. Sifat dia, sikap dia, kan cara kehidupan dia, yang bagi saya seharusnya kita ni sebagai seorang muslim mencontohi sifat dan sikap Abu Hurairah radhiyallahu an yang begitu kuat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Okey, baik. Terus Nabi pun jawab soalan dia. Tadi apa dia tanya dengan Nabi? Apa dia tanya tadi dengan Nabi? Siapakah orang yang paling beruntung ataupun yang paling bahagialah, as'adan nas, yang mendapat syafaat kamu? Okey, yang dapat syafaat kamu. Jadi di sini Nabi pun menjawab persoalan yang diajukan oleh Abu Hurairah itu tadi. Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi bersabda, orang yang beruntung mendapatkan syafaat aku pada hari kiamat nanti adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, khalisan. Khalisan ni maksudnya penuh dengan keikhlasan. Okey, penuh dengan keikhlasan daripada hatinya, min qalbi au nafsih, ataupun daripada jiwanya, daripada dirinya. So ini adalah orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus habis hadisnya di situ, kita terus masuk kepada syarah hadis. Dan di sini ustazah akan terus lompatlah kepada penjelasan man qala la ilaha illallah. Ustazah tak akan bacalah tentang sanadnya, perawi-perawi yang dijelaskan di sini ya. Jadi kita akan terus masuk kepada perbincangan hadis. Jadi pada syarah hadis tu, semua perkataan-perkataan yang disyarahkan kita skip, terus cari perkataan man qala la ilaha illallah. Boleh jumpa? Ya, sila cari dulu. Kalau di muka surat di buku Ustazah ni, muka surat 265. Okey, 265 kita akan ada di situ pada perenggan yang kedua terakhir, paragraf kedua terakhir. Di situ kita ada perkataan man qala la ilaha illallah. Terus masuk pada perenggan tersebut. Yang belakang tu tak apalah, boleh baca sendiri kalau fahamlah. Okey, boleh baca sendiri sebab dia bincangkan tentang sanad, tentang perawi dan sebagainya lah kan, tentang nahwu, tentang saraf. Tapi bagi Ustazah tak apalah. Itu kalau kita dalam kuliah kan di masjid, bolehlah kita bincangkan, tapi di ruangan yang terhad ini, saya rasa tak sesuai lah untuk kita bincang dengan panjang lebar tentang sanad dan sebagainya. Baik, terus kita masuk kepada perkataan man qala la ilaha illallah. Jika dah jumpa perkataannya. Baik. Jadi maksud man qala la ilaha illallah dalam kalimat ataupun ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan apa? Daripada ucapan ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, kita dapati bahawasanya apa yang dimaksudkan oleh Nabi ialah bererti orang musyrik tidak termasuk dalam hadis ini. Maksudnya orang musyrik, apa maksud orang musyrik? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan dalam kategori mereka yang paling beruntung di hari kiamat dalam keadaan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak termasukkan dalam kategori itu. Maknanya mereka terkeluar daripada kategori orang yang paling beruntung mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat
bila Nabi kata berarti orang musyrik tidak termasuk dalam hadis ini, bermakna di sini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, kena jaga kualiti keimanan kita agar tidak tercemar dengan unsur-unsur kesyirikan. Kerana apa? Kita ingin jadi orang yang paling beruntung mendapat syafaat Nabi SAW itu tadi. Dan orang yang akidahnya, keimanannya dicemari dengan perkara-perkara syirik ini, sebab itu kita kena keluarkan dia. Dan Allah sendiri pun dah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48, apa kata Allah? May yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Buat dosa besar, kemudian ia juga menyebabkan kita jadi orang yang tidak beruntung di hari kiamat kelak, kerana tidak tersenarailah dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dan Nabi juga ada dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ada kata apa? Ia merupakan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Sebab Nabi pernah kata kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, tidakkah pernah aku sampaikan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Lalu Nabi kata apa? Asyirku billah, mensyirikkan Allah. Sebab kena ingat ya jemaah, kita ni ramai yang beriman kepada Allah, ramai yang solat, ramai yang puasa, kan? Tapi kadang-kadang ada di kalangan kita yang melakukan perkara-perkara syirik. Jadi ini kena diperhatikanlah, kan? Jangan kita suka-suka ambil tangkal, pakai tangkal ke apa, kan, pakai susuk ke apa, kan, untuk yang muslimah kan nak sangat pipinya gebu ke apa, kan, nak sangat matanya cantik bling-bling macam tu, kan. So di sini kita jauhi. Mungkin ada setengah kita yang rasa bahawasanya perkara-perkara itu tadi merupakan usaha, ikhtiar. Tetapi kena ingat, usaha dan ikhtiar kita sebagai orang yang namanya Muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu bersih daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru cantik usahanya tadi. Okey, sebab tu kita ni kalau nak usaha apa-apa, syaratnya jangan perkara yang mensyirikkan Allah. Okey, mesti ianya halal, tidak menzalimi orang lain. Barulah tepat ikhtiar kita dan usaha kita. Okey, baik. Terus ya, di sini kita baca sabda tersebut, kita masih lagi ya pada perkataan man qala la ilaha illallah itu tadi. Sabda tersebut maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah yang dilanjutkan dengan ucapan Muhammadur Rasulullah. Jadi di sini ya, walaupun dalam hadis Nabi cuma kata siapa yang ucapkan la ilaha illallah secara ikhlas daripada hatinya atau dirinya, dia akan mendapat syafaat. Dia adalah orang yang paling bahagia ataupun paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi itu tak bermakna hanya ucapan la ilaha illallah sahaja. Okay, yang dimaksudkan dengan ucapan la ilaha illallah termasuk sekali di sini dengan ucapan Muhammad Rasulullah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab kita juga kena faham, bila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, bermakna semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pensyariatannya dari sudut keimanan, pengamalan, dari sudut untuk merealisasikan keimanan itu tadi, mestilah kita imani juga, kita lakukan juga. Okay? Contoh, kita tak boleh hanya sekadar beriman kepada Allah sahaja, kan? Tapi kita juga kena beriman bahawasanya Nabi SAW adalah pesuruh Allah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang membawa risalah agama kita. Tak bolehlah kita kata, oh saya nak beriman kepada Allah saja tapi saya tak nak beriman kepada Nabi. Contoh juga kita kata, oh saya nak beriman bahawasanya dalam agama kita hanya Al-Quran saja, hadis Nabi saya tak nak. Ini tak boleh. Bermakna dia tak termasuk
Kalau sekiranya dia dalam keadaan yang sedemikian, so di sini dia terkeluar. Dia terkeluar daripada kategori orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, termasuk sekali Muhammadur Rasulullah. Okey, maka sebab itu dia kata di sini, maka dapat dicukupkan dengan menyebut penggalan kalimat yang pertama dari dua kalimat syahadat, sebab hal itu sudah mewakili kedua kalimat tersebut. Okey, baik, sampai situ saja. Terus kita masuk kepada perenggan yang berikutnya. Pada perenggan yang berikutnya kita ada perkataan khalisan. Okey, perkataan khalisan bermaksud ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu apa? Ikhlas tu ikhlas lah, Ustazah. Ikhlas lah, maknanya niatnya tidak ada niat yang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka di sini kita lihat penjelasannya. Dengan demikian bererti orang munafik tidak termasuk dalam hadis ini. Kalau tadi kan kita kata orang yang musyrik tak termasuk dalam hadis ini. Okey, sekarang ada lagi satu. Maknanya orang yang munafik, dia tak termasuk dalam kategori orang yang paling bahagia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Orang munafik, kenapa orang munafik tidak? Kerana orang munafik adalah dia hanya menunjukkan keimanannya, keislamannya pada zahirnya, tetapi dalam hatinya adakah dia ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tadi? Tidak, kan? Dalam hatinya tidak. Dalam hatinya penuh kebencian terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, walaupun dia adalah menunjukkan, walaupunlah dia tunjuk dirinya adalah orang yang solat, dia tunjuk dirinya adalah orang yang berjuang di jalan Allah contohnya, tapi dalam hati tidak. Dalam hati dia sentiasa inginkan kehancuran pada agama. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dapati kan pada ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di sinilah mulanya kisah-kisah tentang orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW kan, yang banyak menimbulkan kekicauan dalam pemerintahan kerajaan Islam Madinah pada masa itu, yang mana mereka ini hanya menunjukkan keislamannya, sokongannya di hadapan, tetapi sayangnya dalam hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Islam, terhadap Nabi SAW. So banyaklah kes-kes yang berlaku, isu-isu yang berlaku di Madinah pada masa itu, antaranya lah kerana puncanya adalah orang munafik. Mereka sengaja buat satu onar lah, ataupun satu masalah dalam kerajaan, kan, supaya tumbang kerajaan itu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi SAW dan risalah dakwah itu sendiri. Bahkan kalau boleh saya sebutkan di sini, antara punca hadisul ifk. Hadisul ifk inilah peristiwa bohong yang dilontarkan ataupun tuduhan palsu yang dilontarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana mereka kata Aisyah ada skandal, ada hubungan sulit dengan Safwan ibn Mu'attal, iaitu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia asalnya daripada siapa? Orang munafik. Orang munafik yang timbulkan perkara ini untuk meruntuhkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kata orang yang munafik sedemikian, mereka adalah orang yang jauh, ataupun kita panggil sebagai orang yang terkeluar daripada kategori mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Baik, seterusnya di sini kalau kita lihat pada muka surat yang berikutnya, cuba lihat muka surat 266. Di situ ya, saya terus cari yang perenggan di atas sekali, tapi pada baris yang kedua. Okey, pada baris yang kedua, line yang kedua, terus masuk di situ maka maknanya. Saya harap jumpa ya, maka maknanya. Dia perenggannya bermula dengan, boleh juga as-sa'adu di sini sebagai af'al tafdil, sesuai dengan pola katanya yang bermakna paling. Terus kita masuk kepada pada sentence ataupun kepada sentence apa bahasa Melayu? Tak apa, okey. Pada seterusnya lah, iaitu maka maknanya. Di situ kan ada beberapa maksud.
yang nak dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar di sini berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu maka maknanya setiap orang akan beruntung dengan syafaat beliau. Okey, setiap orang di hari kiamat akan mendapatkan keuntungan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada pengecualian. Tetapi ada orang yang paling beruntung. Kan beza kan? Kita kata orang baik, tapi ada orang yang paling baik, betul tak? Ada orang jahat, tapi ada orang yang paling jahat. So beza. Dan di sini kita kata ada orang yang memang dia beruntung mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam ramai-ramai orang yang beruntung itu ada yang paling beruntung mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata sini setiap orang akan beruntung dengan syafaat beliau. Sedangkan mukmin yang ikhlas akan mendapatkan keberuntungan dengan syafaat itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Okey. Di hari kiamat kelak ramai orang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, yang mengucapkan tadi kalimat la ilaha illallah khalisan, kena ingat. Okey, dia bukan hanya sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana dia ucapkan kalimat la ilaha illallah itu tadi tidak ada unsur-unsur syirik dalam hati dia. Dan juga ada pengecualiannya, orang yang khalisan, yang mana dalam keadaan yang jiwanya ikhlas mengucapkan kalimat itu. Yang tadi kita dah sebutkan, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak munafik. Betul-betul diucapkan daripada jiwanya dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu tadi dengan mengamalkan agama Allah, dengan mempraktikkan agama Allah. Dengan juga beriman kepada Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Jadi di situ orang ini disebut sebagai yang paling beruntung. Yang paling beruntung. Tapi kita tak nafikan ada di kalangan mereka juga yang beruntung mendapat syafaat Nabi. Sebab itu dikatakan di sini, dijelaskan kepada kita. Ketika itu, maknanya ketika hari kiamat kelak, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Okey, ingat. Pada hari kiamat kelak, Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk agar mereka terlepas dari kegalauan yang hebat di padang mahsyar. Itu ada hadisnya. Okay, dalam riwayat Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Al-Bukhari ada menceritakan, hadisnya panjang, tentang bagaimana pada masa itu kita ni di padang mahsyar semuanya dalam keadaan yang begitu galau, perit, sebab ditahan di padang mahsyar tu. Dan sampai-sampai ada di kalangan orang mukmin yang kata pada masa itu kan, mereka kata apa? Sampai mereka kata lawish hatta yuhimu bizal fayaquluna lawish tashfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina. Lawish tashfa'na ila rabbina. Kalaulah kita ini boleh meminta syafaat kepada Tuhan kita, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, fayurihuna min makanina, supaya kita ni terlepas ataupun kita dirasa aman daripada tempat kita sekarang ini, daripada padang mahsyar. Dan diceritakan mereka datang kepada para anbiya. Mereka datang kepada para anbiya. Pertama, mereka datang jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, mereka minta supaya Nabi Adam jumpa dengan Allah, minta syafaat daripada Allah agar mereka ini, semua seluruh makhluk yang ada pada masa itu, rasa aman dengan keperitan yang sedang mereka hadapi. Tapi Nabi Adam kata tak boleh. Dia tak boleh untuk lakukan sedemikian kerana dia ada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam kata apa? Jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka pun jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Perkara yang sama juga Nabi Nuh kata, tak boleh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sebab apa Nabi Ibrahim tu Khalilullah, kan? Mereka jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Ibrahim juga kata apa? Dia pun tak boleh untuk jumpa dengan Allah minta syafaat tu tadi.
Dan Nabi Ibrahim kata apa? Jumpa dengan Nabi Musa. Kalian pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka pun jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, perkara yang sama pun berlaku. Nabi Musa kata apa? Tak boleh. Jumpa dengan Nabi Isa. Pergilah mereka jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam kata apa? Dia pun tak mampu untuk lakukan hal yang sedemikian. Jumpalah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi itulah nantinya jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini Nabi kata apa? Pada masa itu kalian akan jumpa dengan aku dan aku akan jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan Nabi untuk menghadap Allah. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-terus diberikan dengan syafaat ketika Nabi minta? Tidak. Pada masa itu Nabi ceritakan keadaan baginda. Ketika baginda nak minta syafaat itu tadi, baginda dalam keadaan yang tunduk, sujud, tak berani untuk mengangkatkan wajah baginda di hadapan Allah. Dalam keadaan yang lama juga disebutkan dalam hadis itu. Sampailah masanya, dan pada masa itu Nabi berdoa, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sujud tu tadi, dan akhirnya baru Allah kata apa? Irfa' Muhammad. Bangunlah, angkatlah wajahmu wahai Muhammad. Qul, katakanlah, yusma', engkau akan didengar. Washfa' tu syafa', kau mintalah syafaat, engkau akan diberikan. Okey, wasal tu'ta, engkau mintalah engkau akan diberi. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keizinan untuk memberikan syafaat. So ini kisahnya. Okay, kalau nak rujuk boleh buka dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab Imam Al-Bukhari, dalam kitab At-Tauhid. Okey, ada disebutkan tentang hadisnya dengan panjang lebar. Jadi itu saya tak habis baca lagi ya hadisnya. Saya cuma kongsikan separuh saja daripada hadis itu. Dan kalau nak baca apa dialog yang diucapkan oleh para nabi, apa yang dialog yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, boleh rujuk dalam hadis itu. Cantik sebenarnya hadisnya. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan mudah ya syafaat ini Nabi nak berikan. Nabi nak berikan syafaat itu pun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita minta terus Nabi bagi, bukan begitu. Tapi dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita balik terus pada kitab kita, iaitu ketika itu saya dah baca. Beliau juga memberikan syafaat kepada sebahagian orang kafir untuk diberi keringanan dalam hal siksaan, sebagaimana yang tercantum dalam kisah yang sahih tentang Abu Talib. Suara saya nak hilang. Okey, sebagaimana kisah yang sahih tentang Abu Talib. Jadi pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Talib ini. Ada di kalangan sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Abu Talib itu adalah orang yang sentiasa menjaga engkau, yang sentiasa melindungi engkau daripada kecaman ataupun daripada siksaan orang-orang musyrikin Makkah pada masa itu?" Dan kemudian Abu Talib kan dia meninggal dunia dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Jadi bagaimana keadaan dia di hari kiamat? Okay, ada orang bertanya. Lalu apa kata Nabi? La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Moga-moga dia mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Fayaj'alu fi dakhdahin minan nar. Dan moga-moga dia berada pada tepian api neraka. Yablughu ka'baihi. Tepian api neraka ni ya jemaah, Nabi sebut tepian tu maksudnya dia yablughu ka'baihi, yang mana bila kita pijak api neraka itu, dia hanya sampai pada buku lali kita. Okey? Dan ada juga sebut ini merupakan siksaan api neraka yang paling ringan. Makna tak dicelupkan keseluruhan tubuhnya ke dalam api neraka. Kan, sebab siksaan api neraka ni celupkan keseluruhan diri kita dimasuk, dibakar begitu kan. Tapi kalau kita kata tepian api neraka, maknanya ialah hanya sampai kita dicelupkan itu hanya sampai buku lali sahaja. Tetapi celupan yang hanya sampai buku lali itu tadi, Nabi sebutkan dalam hadis ini,
Okay, Nabi katakan dalam hadis ini, dia menyebabkan apa? Otak menggelegak mendidih. Okay, dalam keadaan kita dicelupkan hanya sampai buku lali tu tadi, nampak cetek kan benda tu kan, dia tak sampai satu badan, betul tak? Sampai satu badan, tapi hal itu saja sudah boleh menyebabkan menggelegak otak kita. Maknanya api neraka ni bukan main-main ya jemaah. Kita, sebab tu saya banyak kali pesan, kita ni jangan sombong nak sangat masuk api neraka kan. Kerana ada orang ni dia rasa apa, dia rasa bangga kalau dia ada buat maksiat, dia rasa bangga yang dia tu ahli neraka. Ada orang macam gitu. Ada orang kata, suka hati aku lah nak jadi ahli neraka apa kan. Sebab tu kita ni jangan sombong sangat. Api neraka ni bukan macam api dekat dunia ya. Api dekat dunia pun sikit pun kita tak mampu nak tahan, apatah lagi api neraka tu. Yang mana Nabi kata, dia, kalau kita api dunia ni, kalau tangan kita terbakar, yang sakit tu, memanglah kita kata seluruh tangan, seluruh badan kita sakit kan. Yang sakit tu, yang bekas tu hanya pada jari kita. Tapi kalau api neraka beza. Api neraka ni celup sahaja kaki dalam api tu tadi kan, dia menyebab apa? Otak kita dah menggelegak. Otak dah menggelegak. Itu maknanya bukan main-main. Jadi kena banyak ada keinsafan dalam diri kita ni. Kan? Kalau rasa-rasa nak jadi orang yang sombong, mampu untuk masuk dalam api neraka tu, istighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Minta dijauhkan daripada neraka Allah. Itu yang seharusnya kita doa setiap hari. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada api nerakanya, dekatkan kita dengan syurganya. Tapi kalau kita jadi orang yang mana kita rasa kita ni sombong, kita rasa kita boleh masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mohonlah, okey, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Jangan kita sombong, jangan kita rasa kita ni mampu untuk masuk ke dalam neraka Allah itu tadi. Baik, seterusnya beliau juga memberikan syafaat kepada sebahagian orang kafir untuk diberi keringanan dalam hal siksaan. Itu saya dah baca tadi ya, sebagaimana yang tercantum dalam kisah yang sahih tentang Abu Talib. Begitu pula beliau memberikan syafaat kepada sebahagian orang mukmin supaya dikeluarkan dari neraka setelah mereka memasukinya. So itu juga nanti ada pada hari kiamat, di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keizinan untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman itu tadi daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keizinan itu diberikan kepada Nabi. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Akan dikeluarkan orang-orang yang beriman atas syafaat aku itu nanti, sampailah tidak ada yang tinggal dalam neraka itu melainkan orang yang ditahan oleh Al-Quran. Apa maksud orang ditahan oleh Al-Quran? Maknanya dalam Al-Quranul Karim sebut bahawasanya mereka adalah orang yang kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan antaranya kena ingat adalah orang yang munafik. Okey, orang yang munafik kekal. Sama juga orang yang mensyirikkan Allah kekal dalam api neraka. Okey, baik, terus ya. Maka di sini beliau pun memberikan syafaat bagi sebahagian orang agar dibebaskan dari neraka, padahal semestinya mereka harus memasukinya. Bagi sebahagian orang mukmin, syafaat beliau itu untuk memasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap. Dan bagi sebahagian yang lain, syafaat itu untuk menaikkan darjat mereka di dalam syurga. Dengan demikian, zahir hadis menunjukkan bahawa kebahagiaan tersebut diperoleh orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau, dan mereka adalah orang-orang mukmin yang ikhlas. Okay, so kita faham daripada hadis yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, ramai orang boleh mendapatkan syafaat Nabi SAW. Okay, antaranya orang kafir tadi kan, orang yang dah masuk dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan daripada api neraka, tetapi mereka semua kita masukkan mereka dalam keadaan orang yang beruntung. Tapi kena ingat, ada orang yang lebih beruntung. Okey, ada orang yang lebih beruntung mendapatkan syafaat Nabi. Siapa? Sekali lagi, mereka yang ikhlas, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya itu tadi. Okey, baik.
Wallahu a'lam, dia kata. Okay, so saya nak tutuplah perbincangan kita pada hari ini. Okay, dah sebut wallahu a'lam tu tadi kan. Baik, saya tutup. Begini, kita lihat pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan dalam bab yang ke-33. Bab 33 tadi tajuknya apa? Masih ingat lagi? Ke dah hilang dah fokusnya? Masih ingat lagi? Okay, bab kita yang ke-33 ini ingin menunjukkan tentang orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan hadis Nabi SAW dan figure ataupun seorang sahabat yang ditunjukkan di sini ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka di sini kita lihat ya, Nabi SAW dalam ketika Abu Hurairah dia bertanya Nabi tentang hal ini. Nabi pun kata apa? Nabi puji tentang kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan siapa Abu Hurairah radhiyallahu an ini? Abu Hurairah adalah orang yang lambat masuk Islam. Dia bukan masuk Islam ketika di Makkah. Ketika awal-awal penurunan wahyu tu bukan. Dia bukan di kalangan orang yang sedemikian. Dan ketika Nabi SAW sampai ke Madinah pun bukan. Bukan orang yang terawal masuk Islam ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Dan kalau kita baca tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu an, kita dapati dia sempat duduk dengan Nabi hanya 4 tahun sahaja. Kerana apa? Kelewatannya ataupun dia lewat memeluk agama Islam. Tetapi keadaan dia yang lewat memeluk agama Islam itu tadi, keadaan dia yang hanya sebentar sahaja hidup dengan Nabi SAW, kerana selepas itu Nabi SAW wafat ya. Dalam keadaan dia yang sebentar saja hidup dengan Nabi SAW, kita dapati Abu Hurairah adalah orang yang Masya Allah Tabarakallah disebut oleh para ulama hadis sebagai antara sahabat yang paling banyak hadisnya, yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, banyak hadisnya yang dia peroleh, yang dia hafal. Jadi sebab itu keilmuan seseorang tidak boleh untuk kita ukur. Kadang-kadang kan tak boleh kita ukur dari sudut lama atau tidaknya dia belajar, atau lama atau tidaknya dia menjadi orang yang memeluk agama Islam. Kadang kita nampak juga ada orang dah memang dia sedia Islam ataupun dia memang kita kata bukan Muslim lah, tapi adakah keilmuan dia ataupun adakah kefahaman dia dalam agama itu bagus? Tak juga kan? Tak juga. Namun kita lihat macam mana Abu Hurairah tu tadi. Dia lambat masuk Islam, tapi keilmuan dia, hadis-hadis yang dia hafal, Masya Allah Tabarakallah, lebih baik daripada yang lain, lebih banyak daripada yang lain. So ini sebab tu Nabi kata apa? Kesungguhan dia dalam menuntut ilmu agama, kesungguhan dia dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Okey, dan itu pertama ya, kita belajar daripada Abu Hurairah. Okey, walaupun lambat kan, mungkin lambat kita ikuti kelas lambat ke apa kan, kelas dah tengah-tengah kitab lambat kita nak start kelas tu kan, orang lain dah start daripada awal kitab, orang pun dah start daripada jilid yang pertama, kita dah masuk jilid yang kedua ni, pertengahan jilid yang kedua ni baru kita nak ikuti kelas kitab Fathul Bari. Tapi itu belum lagi menentukan kualiti orang yang ikuti kelas daripada kitab yang pertama sampailah pada kitab yang kedua ini, kualiti keilmuannya mantap. Belum tentu. Mungkin orang yang ikuti pengajian kitab Fathul Bari ini di pertengahannya, tengah-tengah tu barulah dia nak beli buku, barulah nak dia buka buku dan ikuti pengajian, mungkin kefahamannya lebih baik kan, kerana apa? Kesungguhan yang dia miliki. Okey, kesungguhan yang dia miliki. Baik, seterusnya yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, kalau kita ya sebagai seorang guru ataupun kita sebagai ibu bapa, parents kan, sebagai guru, ibu bapa, ataupun kita sebagai teman lah, tak salah bila kita lihat ada seseorang yang betul-betul bersungguh-sungguh belajar dan kita puji kesungguhan dia. Tak salah. Sebagaimana Nabi SAW, bila Nabi SAW kata kepada Abu Hurairah, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadith ahadun awwal mink. Ini merupakan bentuk pujian.
Yang bagi saya, kalau kita ucapkan kepada student kita ataupun kepada anak kita dan orang-orang di sekitar kita kan, yang mana kita nampak, oh Masya Allah, Tabarakallah, dia tu ada kesungguhan yang begitu tinggi untuk belajar. Bila kita nampak dia, dia tanya Masya Allah, pujilah sikit. Tak salah. Sebab itu juga yang dilakukan oleh Nabi. Sebab apa Nabi sendiri puji Abu Hurairah tu tadi kan? Mungkin itu yang menyebabkan semangat dia untuk terus-terusan belajar hadis ataupun apa jua ilmu. Okey, ataupun kita dalam mendidik anak kita, ketika kita ajar dia sesuatu perkara, kan? Macam kita lah senang-senang kata, ibu-ibu kalau kita ajar anak perempuan kita masak ke apa kan, dan dia ada kesungguhan tu, jangan kita remehkan kesungguhan yang dia ada. Maksudnya, kalau dia masak tadi kan, kalau lah mula-mula masak sekali dua kali tak berapa sedap, jangan kita downkan semangat dia lah. Kerana apa? Dia dah ada kesungguhan tu. Kesungguhannya bagus. Kita, anak kita masak asam pedas, oh rasa tak sedap, tak sama macam kita. Kita mulalah kan cakap, tak sedapnya. Lebih baik tak payah masak. Jangan cakap macam gitu. Kan, ataupun kita lah, suami-suami ni kan, kalau isteri masak ke apa kan, isteri masak, isteri mungkin ada isteri yang baru-baru nak belajar masak ke apa kan, sebab tak semua isteri terus-terus kahwin dia jadi orang yang chef dekat dapur, tak semikian. Dia perlukan masa untuk menyesuaikan diri dia dalam keadaan belajar tentang ilmu rumah tangga dan sebagainya. Bagi masa, yang penting kesungguhannya ada kan, kesungguhannya ada. So kalaulah first time isteri tu baru nak masak, kemudian tak sedap, janganlah kita downkan semangat dia. Bagi semangat, puji kesungguhan yang dia ada. Itu bagus. Dia akan tingkatkan semangat diri dia dan dia akan jadi orang yang lebih baik. Itu yang ramai antara kita remehkan. Okey, kita lihat bagaimana Nabi SAW, ini pendidikannya, bagaimana Nabi SAW mendidik di kalangan para sahabat. Dia nampak Abu Hurairah radhiyallahu an memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu hadis. Nabi puji dia. Nabi kata apa? Kerana aku melihat engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam untuk mendapatkan hadis. Cuba bayangkan tiba-tiba orang datang pada kita, kita kata, sibuk je lah awak ni. Asyik tanya, tak ada benda lain ke nak tanya. Sikit tanya hadis tu, tanya hadis ni. Mesti semangat dia turun kan? Dia dah tak nak tanya lagi dah. Dah tak nak datang kelas lagi dah. Sama juga kalau kita kutuk masakan isteri ke apa, masakan anak kita kan. Tak sedap lah. Lain kali jangan masak lah. Apa masak macam gini? Lebih baik tak payah masak. Lebih baik saya order Grab food je. Senang je saya makan. Jangan cakap begitu. Sebab dia menurunkan semangat. Yang penting kesungguhan itu ada. Bila ada kesungguhan, ianya memberikan satu nilai tambah kepada setiap apa yang dilakukan oleh seseorang. Dan di sini bila kita lihat dalam kitab Al-Ilm, dalam kitab ilmu ni, Nabi SAW tunjukkan kepada kita bagaimana kesungguhan itu amat penting untuk kita mendalami suatu ilmu ataupun memahirkan diri kita dalam satu pekerjaan yang sedang dilakukan. Baik, seterusnya ya. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga kita dapati daripada hadis ini, ini berkenaan dengan intipati daripada apa yang dibincangkan oleh Nabi SAW dan Abu Hurairah itu tadi, iaitu tentang orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jadilah orang yang beruntung itu. Usaha untuk jadi orang yang beruntung supaya kita ni dikategorikan dalam hal yang semikian. Dan kita dah jelaskan tadi, ramai orang akan dapat syafaat Nabi SAW. Tapi di kalangan yang ramai-ramai itu, ada yang paling beruntung. Dan kita, seboleh mana kita nak usaha, kita jadi orang yang paling beruntung. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yang Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya atau dirinya. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita nak jadi orang yang paling beruntung itu tadi dan usaha untuk jadi orang yang sedemikian. Baik, itu sahaja jemaah pada hari ini perbincangan kita. Kan? Mudah-mudahan dapat manfaatnya untuk perbincangan kita dan insya-Allah kita jumpa pada sesi-sesi yang lain dan saya tutup perbincangan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.